Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV. KPM masih lagi bersama dengan Abang Fizi, ditemani oleh Cikgu Hawari kita daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara, Perak pada hari ini, dan kita akan belajar tentang penglibatan diri peneraju komuniti pendidikan moral tingkatan 5. Baiklah Cikgu Hawari, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fizi. Ya Cikgu. Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang tadi telah saya nyatakan, iaitu di mana contoh-contoh program komuniti yang dilaksanakan bersama-sama dengan badan kerajaan, dengan badan bukan kerajaan atau GO dan NGO. Yang pertama, yang biasanya kita lihat ialah dari segi bantuan fizikal. Bantuan fizikal ini ialah satu bentuk sumbangan kesukarelawan yang berbentuk membaik pulih infrastruktur atau rumah yang dialami kerosakan. Contohnya yang ketika berlakunya banjir, ribut taufan dan sebagainya. Tanah runtuh. Yes, tanah runtuh. Kemudian pembinaan prasarana awam. Contohnya mungkin di komuniti tersebut tidak mempunyai hentian untuk menunggu bas dan tidak mempunyai saliran perparitan yang baik. So itu semua ada di bawah prasarana awam yang boleh diberikan sumbangan secara percuma tanpa mengharapkan apa-apa bantuan daripada pihak kerajaan. Yang ketiga ialah menambah baik infrastruktur. Yang ini di mana mungkinlah di komuniti tersebut kerajaan belum menyediakan taman permainan. Dengan inisiatif badan-badan kerajaan, badan bukan kerajaan, mereka mampu menyediakan infrastruktur ini kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah pembangunan pelancongan. Yang ini adalah berkaitan dengan program Inap Desa. Pembangunan Inap Desa inilah adalah berkaitan dengan kawasan peranginan yang diadakan di kawasan-kawasan kampung terutamanya, yang mempunyai pemandangan-pemandangan yang indah, mempunyai alam sekitar yang belum diteroka tetapi dijadikan Inap Desa. Yang kedua ialah berkaitan dengan perusahaan kecil dan sederhana, di mana kita membantu meningkatkan dari segi kadar promosi untuk program-program kesukarelawanan, yang itu di mana membuat tembikar contoh, membuat daripada anyaman rotan contoh. Itu contoh-contoh yang kebanyakan kita boleh lihat di Sabah dan Sarawak. Dan kita juga melihat di perkampungan-perkampungan masyarakat Bumi Putera asli kita di negara kita. Yang ketiga adalah sistem tagal. Mungkin orang akan tertanya, sistem tagal ni apa? Sistem tagal ialah satu sistem di mana untuk menjaga biosfera yang dilaksanakan di Sabah. Di mana dari segi bahasa Sabah dipanggil bumbun, yang membawa maksud jangan. Jangan bermaksud kawasan itu tidak boleh diteroka melampaui tahap yang mencemarkan alam sekitar. Oh, jangan. Yes, maksud jangan. Maksudnya kebanyakannya ialah menjaga aliran sungai yang berada di sekitar Sabah Sarawak, yang memberikan impak sangat positif. Baik Cikgu. Ini contoh gambar yang diambil daripada sumber buku teks pendidikan tingkatan 5, iaitu berkaitan dengan membaik pulih rumah, di mana ini kita pergi panjat bumbung rumah orang secara sukarela, tetapi mestilah menjaga keselamatan diri diutamakan. Yang ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Yang inilah yang paling popular, yang terkandung dalam aktiviti kesukarelawan, di mana ramai remaja dan individu yang terlibat sebagai sukarelawan, di mana mereka juga terlibat dalam bentuk memberikan bantuan dari segi tenaga, dari segi khidmat nasihat dan program tabung bencana, di mana aktiviti ini remaja-remaja akan membawa tabung secara rumah ke rumah untuk mendapatkan bantuan sumbangan keuangan tanpa dipaksa, kerana nama pun sukarela, dan remaja-remaja ini tahu tentang bagaimana kita nak membuat sesuatu aktiviti dengan meminta belas kasihan orang lain, kerana kita nak bantu orang lain. Kita tidak ada perasaan malu di sini, kerana segalanya namakan aktiviti sukarelawan. Okey. Yang keempat adalah kelestarian alam. Yang ini ialah berkaitan dengan aktiviti sekitar semula. Sebab kita lihat kawasan-kawasan di komuniti kebanyakannya mempunyai sampah sarap yang tidak terurus. Pihak kerajaan menyediakan rutin kutipan sampah secara berkala. Sekiranya pada hari tersebut jadual yang kutipan pihak berkaitan tidak berlangsung, inilah perlunya sukarelawan yang membantu pihak kerajaan untuk membersihkan kawasan komuniti daripada segala kekotoran. Indah di mata, indah di jiwa. Okey, yang kedua ialah penanaman pokok. Penanaman pokok ini biasanya dilaksanakan di kawasan-kawasan yang mempunyai sungai-sungai yang besar, di mana aktiviti ini juga dilaksanakan secara bergabung dengan NGO
bergabung dengan menanam pokok-pokok untuk menjadi satu tebasan untuk mengelakkan berlakunya banjir sebagai contoh. Okey. Yang ketiga ialah penempatan haiwan liar. Haiwan liar ni kita tahu dengan perubahan cuaca mereka akan keluar daripada habitat yang sebenar dan masuk ke kawasan, ke kampung-kampung dan kawasan komuniti yang mungkin akan membahayakan individu atau masyarakat yang berada di komuniti tersebut. So penempatan haiwan liar ini adalah dengan bantuan membina sangkar-sangkar untuk melindungi haiwan liar ini. Yang kelima, ini contoh gambar ya daripada buku Teks Pendidikan Moral tingkatan 5 iaitu bantuan banjir. Yang kelima ialah program kesihatan. Yang pertama ialah menderma darah. Program ini dijalankan oleh pihak hospital secara bulanan, ada juga tahunan, meminta sukarelawan-sukarelawan hadir ke hospital untuk mendermakan darah. Di mana dengan menderma darah ini kita dapat membantu masyarakat yang memerlukan, yang mempunyai kekurangan darah. Contohnya yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. Yang kedua ialah menderma organ. Menderma organ ini ialah satu perjanjian di antara yang hidup yang selepas dia mati, dia akan memberikan organnya kepada yang memerlukan. Paling popular tentang derma organ ini ialah buah pinggang. Yang ketiga ialah kempen anti dadah. Kenapakah kempen anti dadah terlibat dengan program sukarelawan? Kerana dadah ialah musuh nombor 1 negara. Sukarelawan-sukarelawan yang berada di negara kita boleh mempromosikan agar masyarakat atau individu tidak terlibat dengan gejala dadah ini. Yang keenam pula, Fizi, ialah murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah ialah aktiviti riadah dan rekreasi. Aktiviti riadah dan rekreasi berkaitan dengan aktiviti sukan secara ringan-ringan, juga terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan. Di mana yang pertama adalah larian amal, di mana semua pihak boleh terlibat secara percuma tanpa memberikan yuran penyertaan, kerana dengan penglibatan ini, selain itu kita dapat memastikan masyarakat menjaga kesihatan. Yang kedua ialah sukan nikah komuniti. Yang ini ialah biasanya dilaksanakan di kampung-kampung, di mana dilaksanakan secara gotong royong. Kemudian selepas saja dilaksanakan program riadah ini, dia berlakulah aktiviti-aktiviti yang seterusnya seperti makan ramai-ramai, masak sama-sama, di mana aktiviti sukarelawan ini berjaya mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan komuniti itu. Oh, dia ewang ya? Yes. Yang ketiga ialah lawatan muhibah, di mana setiap kampung boleh ke kampung lain untuk secara sukarelawan untuk memberikan bantuan ataupun membuat lawatan kepada kampung-kampung dan boleh melihat apakah yang dialami kesusahan oleh kampung-kampung tersebut. Fizi, ya cikgu. Saya telah pun menerangkan ini salah satu gambar iaitu daripada buku Teks Tingkatan 5 yang berkaitan dengan larian amal. Dan kita mempunyai masa seterusnya untuk aktiviti pengukuhan bersama dengan 4 pelajar ini. Okey, ada syarat-syaratnya. Okey cikgu, apa syaratnya cikgu? Murid-murid saya yang berada dalam talian atau yang berada di rumah. Tapi yang ini khas kepada yang berada dalam talian. Ingat, anda hanya diberikan masa lebih kurang 1 minit untuk kongsikan pendapat anda melalui gambar yang anda lihat yang terpampar di skrin, di papan layar di depan mata anda. Boleh? Jelas? Jelas cikgu. Sila angkat tangan jelas kepada cikgu. Baik. Okey, good. Okey, jom kita mulakan 1 minit daripada sekarang. Dan Fizi perlu memilih siapakah yang akan memilih nombor ini. Baik. Saya kena pilih ya. Baik, saya rasa Pervin. Awak nak nombor berapa, Pervin? Saya nak nombor 3. Nombor 3, cikgu. Okey. Pervin, nombor 3. Saya tolong tekankan, Fizi. Silakan, cikgu. Okey. Pervin, nombor 3. Ini untuk Pervin. Silakan, Pervin. Berdasarkan gambar tersebut, kongsikan apakah contoh aktiviti sukarelawan yang sedang berlangsung ataupun yang anda lihat di gambar. 1 minit dari sekarang. Silakan. Contoh aktiviti yang saya dapat lihat di gambar tersebut ialah membaiki pulih rumah. Hal ini bukan sahaja dapat membaiki pulih rumah seseorang. Ya. Baik, cikgu. Selain itu, kita juga akan lebih sayang akan harta benda dan gejala vandalisme dapat dikurangkan. Okey, terima kasih Pervin. Adakah Fizi nak memberikan bintang kepada jawapan
Pravin, Cikgu rasa berapa bintang yang layak untuk Pravin, cikgu? 1 bintang. 1 bintang untuk Pravin. Tepukan kawan-kawan. Baik, tepuk ramai-ramai. Baik, kita nak tanya pula. Okey, Trisha. Trisha boleh pilih apakah gambar yang awak mahu. Silakan Trisha. Gambar nombor 5. Nombor 5, cikgu. Baik, gambar yang kelima, kita lihat gambar apakah itu. Baik. 1 minit bermula dari sekarang. Silakan Trisha. Gambar ini berkaitan dengan aktiviti riada iaitu larian amal. Okey, kita dapat pupuk semangat kekitaan antara satu sama lain dan juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Itu saja. Cikgu dapat memupuk semangat kekitaan antara satu sama lain dan juga kesihatan, cikgu. Ya, Trisha kata memupuk perpaduan dan menjaga kesihatan. Jawapannya munasabah. So, Fizi rasa nak bagi berapa bintang? Saya rasa cikgu berapa, cikgu? Saya pun berikan 1 bintang. 1 bintang untuk Trisha. Baik. Bukan senang dapat bintang ni. Tepuk kawan-kawan. Baik, yang seterusnya abang nak pilih Pugel. Okey. Baik. Pugel, awak pilih gambar yang keberapa? Silakan. Wahai Kedua, abang. Gambar yang kedua. Baik. Senyum yang manis Pugel ni. Baik, 1 minit bermula dari sekarang. Kelestarian alam. Terdapat sebagai contohnya gotong royong, penanaman pokok, penempatan haiwan terbiar dan aktiviti kita semua. Aktiviti-aktiviti ini dapat menceriakan kawasan persekitaran kita serta menjaga kebersihan alam sekitar. Apabila kita mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti ini, kita dapat menjumbang tenaga kita untuk memajukan kebersihan dan persekitaran penduduk kita. Sekian, terima kasih. Cikgu, bagaimana cikgu dengan jawapan dan juga pandangan daripada adik saya Pugel ni, cikgu? Pugel ni telah menyatakan sekian, terima kasih, dah tamat. Okey, saya terima juga jawapannya. Saya berikan dia 1 bintang. 1 bintang untuk Pugel. Baik, tinggal lagi seorang lagi. Siapa seorang lagi tu? Kita silakan si cantik manis Kome. Kome, gambar yang keberapa Kome? Silakan. Gambar kedua. Gambar kedua, cikgu. Gambar kedua telah dipilih. Telah pun dipilih. Gambar yang lain? Silakan adikku. Keempat. Gambar keempat, cikgu. Gambar keempat. Adakah... Okey, baik. Okay. Gambar keempat. Silakan komiki 1 minit dari sekarang. Gambar yang ditunjukkan ini berkaitan dengan pembangunan pelancongan. Antara contoh aktiviti pembangunan pelancongan adalah program inap desa, sistem tanggal, perusahaan kecil dan sederhana. Antara kesan yang pembangunan pelancongan akan implikasikan terhadap negara ialah pembangunan pelancongan ini akan menarik minat pelancong untuk datang ke negara kita kerana aktiviti ini banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk lokal untuk menunjukkan keistimewaan negeri masing-masing di Malaysia. Sekian, terima kasih. Sangat hebat jawapan daripada Kohme. Sangat memberangsangkan, cikgu. Tapi yang ni kali ni saya berikan Fizi untuk berikan bintang kerana kita belajar sama-sama pada hari ini. Fizi berikan berapa bintang untuk Komeki? Okey, cikgu bagi, kalau cikgu bagi berapa, cikgu? Okey, kalau saya berikan Komeki 1 bintang juga. 1 bintang. Baik. Itulah dia. Nampaknya Pugel, Kome, Trisha dan juga Pravin dah ada 1 bintang. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.